أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Katakanlah olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di samping Allah Ta'ala beberapa Tuhan yang lain seperti yang mereka katakan itu, tentulah mereka mencari jalan untuk mendapat Tuhan yang mempunyai singgasana. Huraian di Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada orang-orang musyrik, mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu masih juga mengatakan ada beberapa Tuhan yang lain di samping Allah Ta'ala, itu satu dakwaan palsu, sudah tentu Tuhan-Tuhan yang lain yang kamu sembah itu akan mencari pula satu Tuhan yang mempunyai singgasana, iaitu Tuhan yang lebih berkuasa. Dan yang lebih perkasa daripada mereka, agar dapat mendampingkan diri menetakarruk kepadanya. Dan dengan hal yang demikian, tiadalah perlu kamu menyembah kepada Tuhan yang kamu reka-reka itu. Tidak perlu kamu kepada Tuhan yang sekadar menjadi perantaraan saja, yakni wasilah antara kamu dan Tuhan yang sebenar. Kerana Tuhan tidak meridai yang demikian, bahkan membenci. Mengenai hal ini sudah pun dijelaskan oleh para rasul dan nabi yang diutus kepada umat masing-masing, iaitu tentang keesaan ketuhanan milik Allah Ta'ala. Sebab bila berbilang Tuhan akan batal makna ketuhanan, termasuk ya, berbilang. Sebab tu lafaz tauhid esa ni lafaz sangat besar, popular dan amat besar. Sebab makna ketuhanan misi yang lain bertumpu kepada Tuhan. Maka kalau Tuhan itu dua, jadi akan rosak makna ketuhanan. Ya, kalau Tuhan itu dua, dia akan pergi makna rosak makna ketuhanan. Sebab apa? Sebab bila dua saja habis, takluk dia tidak umum. Sebab bila sebut Tuhan, mesti takluk dia umum, mana semua benda terikat dengan dia. Jadi bila dua habis, dia akan batal makna, akan rosak. Contoh bila dua Tuhan, lau kana fihima alihatun illallah, jawab dia apa? La fasadata. Itu dalam ayat lain Tuhan kata lau kana fihima alihatun illallah, kalau ada dua Tuhan dalam langit bumi ini, maka Tuhan jawab sendiri la fasadata, nasaya punah jahanam, ya, pentadbiran langit bumi. Maka yang kita lihat pertama, berjalan dengan baik, itu menandakan Tuhan itu mesti tunggal. Maka sebab ataupun elat dia apa? Kalau dua, baik, kalau dua mesti berbagi kuasa, satu jadi langit misalan. Itu kalau dia ittifaq, dia berpakat, satu jadi langit, satu jadi bumi, dua-dua batal. Sebab bila jadi langit, bumi dia tak buat, batal makna ketuhanan. Yang jadi bumi pula langit, dia tak buat, batal ke makna ketuhanan. Sebab bila makna Tuhan, semua benda kena terikat dengan dia, ya. Jadi kalau dua habis, makna dua-dua batal makna ketuhanan. Sebab tu tak boleh dua Tuhan, dia mesti tunggal. Sebab makna ketuhanan yang diterjemahkan dalam ayat, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu fakir kepada Allah. Maksud dia semua makhluk fakir, berhajat, terikat. Bila jadi begitu, semua bertumpu, bila ditunggal, ya, bila berbilang, ya habis, makna tu akan rosak. Dan bila makna rosak, tak ada ketuhan, jawab dia alam tak ada. Sekarang alam ni ada tak? Ada, bermakna wujud Tuhan. Bila wujud Tuhan, makna ketuhanan mesti tunggal, ya. Jadi maknanya walhasil pergi balik kepada tunggal, ya. Allah Ta'ala Tuhan
adalah tunggal, dia tidak boleh berbilang. Ada pun yang tidak boleh bilang itu ialah dinur ra'i, agama ikut kepala otak dia, bukan ikut wahyu dari Tuhan yang sebenar. Itu satu maknanya. Digunakan lafaz lau kana ma'hu. Dalam ayat lain lau kana fihima alihatun illallah, sama lau limtina'il wujud, mana takkan ada benda. Kemudian subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira, maka maha suci Tuhan. Sebab lafaz subhana itu besar, kalimatani hafifatani ala lisan sakilatani ala mizan, la subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Mana lafaz subhana maha suci. Apa makna subhana? Ai usabbihu subhana. Kalau bahasa dalam keadaan nahu dipanggil apa? Maf'ul mutlaq fi'il mahzuf. Maf'ul mutlaq fi'il mahzuf. Faham? Takdir dia usabbihu, mana aku bertasbih. Apa makna tasbih itu? Aku menyucikan. Suci apa makna? Itu suci daripada segala kekurangan. Bila kita ucap subhanallah, mana maha suci Tuhan, ai minan naqais, mana suci Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Sebab besar makna dia, ya, segala, Allah Ta'ala maha suci daripada segala kekurangan. Maka tidak sah disifatkan Tuhan sedang dia ada kekurangan, itu mustahil. Jadi sini digunakan subhana. Sebab tu dalam Isra wal Mi'raj, bila kita sebut dia subhanallazi asra bi abdi, maka jawapan dia terpampang, ya, jawapan dia siap. Lepas tu Tuhan rupakan lapas tanzih. Mana sebelum dia cerita benda besar, dia Rasulullah ceritakan lapas tanzih. Makna apa? Menyucikan. Makna yang peristiwa Isra Mi'raj ni adalah peristiwa Rasul di perjalanan, bukan Rasul berjalan sendiri. Yang memperjalankan dia yang maha suci. Disebut maha suci habis, kita ada pertikaian lagi. Zat yang maha hebat, yang maha suci pada kekurangan, yang memperjalankan baginda SAW. Sebab sini dia guna subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Tuhan yang maha tinggi, dia daripada apa yang mereka katakan. Apa makna tinggi? Mana terlepas daripada dakwaan-dakwaan palsu orang-orang kafir yang mensyirikkan Allah Ta'ala dengan benda lain. Dengan setinggi-tinggi uluwan kabira, setinggi-tingginya dan sebenar-besar, sebesar-besar. Ya Allah. Habis. Yani Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha suci dan maha tinggi daripada kata-kata dusta. Mana Allah terlepas, tak ada kait-ngait dengan dakwaan palsu, kata-kata dusta yang diucapkan oleh orang-orang musyrik tersebut. Banyak di antara dia mengatakan Tuhan itulah tiga, innallaha salisus salasah, Tuhan ni tiga bertiga Tuhan, tiga ukunum lah, macam-macam. Itu semua mana kata-kata palsu yang telah diucapkan oleh lisan-lisan kafir musyrik yang menyekutukan Tuhan yang lain dengan yang lain. Jadi pernyataan ini jugalah yang menjadi pengakuan daripada para rasul alaihi wassalam dan juga para nabi yang terdahulu. Sebab tu Quran sebut seruan sama je, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budah illallah. Ta'alau, marilah sekalian kamu, seruan berquran, mari sekalian kamu ila kalimatin sawa'in, kepada satu kalimah yang bersamaan, selaras. Apa kalimah itu yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul-rasul? alla na'budah illallah, bahawa tidak kami sembah melainkan Allah Ta'ala. Itu mana Allah, itu Allah Ta'ala yang maha esa. Itu lapan esa itu besar, dan dialah tempat meminta. Tiada beranak, tiada diperanakkan, mana dia tidak adalah unsur dari benda lain, dan tiada diperanak, mana dia bukan menjadi unsur pada benda lain, dia tunggal. Tidak ada satu-satu benda pun boleh ittihad, bersatu zat dengan Allah Ta'ala, ya. Dan tiada satu yang menyerupai. Itulah kehebatan ketinggian Tuhan yang maha dahsyat, iaitu tidak ada mumasalah, bahkan dia tetap dengan sifatnya mukhalafah, itu menyalahi, tidak ada persamaan dengan makhluk. Bahkan sama makhluk
jadilah ia makhluk pula. Itu mustahil atas Allah Ta'ala. Habis. Dia tempat meminta. Allahus Samad. Baca suatu ikhlas besar. Sekali baca sulus Quran, 3 kali baca menepati khatam Quran, punya pahala dia tu. Ya. Tapi jangan baca 3 kali tak baca Quran. Tak baca Quran, anda dah baca 3 kali sekali khatam. Wah, itu mazhab pemalas lagi. Ya. Ini segi kelebihan pahala. Bukan segi hakikat pembacaan tu lain pula. Ya. Dari 2 perkara. Iaitu Allah Ta'ala yang Maha Esa, dialah tempat meminta. As-Samad, mana tempat meminta, tempat iltijak, berharap. Tiada beranak dan tiada diperanakkan, dan tiada satu yang menyerupai dia. Sebab mana surah Ikhlas ni besar. Ya. Wahabi kata tak payah belajar sebab 20, kul huwallah dah cukup, kan? Betul? Kan cukup. Takut kau tak cukup. Tak umum ada. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak, maknanya diperanak dan dia tidak beranak, tidak diperanak, maka dia tidak ada kait, ada unsur dengan makhluk. Habis. Betul, kalau keluar Allah tu nak keluar bukan 20 sifat, lebih daripada tu ada. Katakan oleh kul huwallahu ahad. Katakan oleh Allah Ta'ala tu ahadun. Bila ada ahad, mana ada tak mawujud, masuk sifat wujud. Maka wujud Allah wujud apa? Wujud zati. Bila zati, mana wujud zati? Wujud yang tidak didahului ketiadaan, masuk kidam. Dan wujud yang tidak bertembung dengan ketiadaan, masuk baka. Dan kewujudan yang hakiki adalah kewujudan yang mukhalafah, masuk banyak dalam situ je kan, berpuluh-puluh sifat macam-macam boleh masuk kalau dia masuk lah. Maka jelas dari sini perbezaan yang sangat jauh antara Tuhan yang didakwa tu oleh mereka adakan dengan Tuhan yang bersifat esa dan maha suci. Ya. Mana berbeza dengan makhluk yang didakwa Tuhan. Tapi kita yang kata patung tu Tuhan orang kafir, kan kita pula syirik lah. Ya, dalam akidah tak boleh bahasa tu guna. Kalau makanan lain, ni babi ni makanan orang kafir, kan? Itu makanan dia makan. Adapun kalau akidah jangan patung tu Tuhan orang kafir. Maknanya kita pula iktiraf Tuhan dia, bukan. Tuhan dia, Tuhan kita ialah wa ilahukum. Ya, mana Tuhan kamu? Ilah wa ilahukum, ilah Allah Ta'ala. Tuhan dia. Tuhan kita ialah sama je. Mana semua berasal daripada yang satu. Dia pentadbir segala-gala. Kemudian telah menyebutkan tentang kebesaran kerajaannya dan kebesaran kekuasaannya dalam ayat yang berikut. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Sabbaha yusabbihu, mana tusabbihu, mana bertasbihlah lahu baginya, ni bagi Ta'ala. As-samawatu, 7 lapis langit, ya, wal ard, ya, mana dan 7 lapis bumi, wa man fihin, dan segala isi kandung. Mana langit yang 7, bumi, ya, dan bumi berserta dengan yang ada dalam semua isi kandung ni, semuanya tasbih, mana tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada suatu makhluk melainkan semuanya tasbih, mana mengucap tasbih dan tunduk seraya memujinya, tetapi kamu tidak mengerti akan tasbihnya, dan sungguhnya kamu adalah Tuhan itu penyantun lagi maha pengampun. Haiwan bertasbih cara dia, ya. Kambing berbunyi, burung berkicau, tu semua dia tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walakin la tafahuna tasbihahum, tapi kita tak faham tasbih dia, ya. Ulama menjelaskan bila tasbih dia habis dia mati, ya. Binatang tu bila habis tasbih dia pun mati. Selagi dia tak mati, mana bertasbih.
Kalau kita hidup, kita pula tak berzikir, kita dengan haiwan, lagi baik dia haiwan. Dia tak berakal bertasbih ke Tuhan. Kita ada akal, tak bertasbih, mana lebih itu kata asyad, dia lebih teruk, ya, daripada yang berkaki empat ataupun binatang-binatang yang tidak berakal. Allah Karim. Jadi langit yang tujuh dan bumi beserta orang, mana barang-barang dalamnya, isi kandung, semuanya bertasbih kepada Ta'ala. Dan tiada yang makhluk melainkan, semua tasbih melainkan, tapi seraya memuji Ta'ala, tetapi kamu tidak mengerti akan tasbihnya. Sesungguhnya adalah Tuhan itu penyantun lagi Maha Pengampun. Daripada ayat yang berbunyi, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihin. Mana bertasbih kepada Ta'ala langit bumi dan semua sekali itu, isi kandung dia. Huraian dia, ada pun sekalian malaikat, manusia dan jin yang mendiami cakrawala ini, semua dia bertasbih kepada Allah Ta'ala. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tiadalah suatu makhluk melainkan semuanya tasbih, yang tunduk seraya memujinya. Makna dia apa? Yakni di dalam hubungan ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa tidak ada suatu makhluk yang hidup melainkan ada bertasbih memuji Allah Ta'ala. Dimaksudkan di sini ialah binatang dan tumbuh-tumbuhan, ya. Guna Al-Khazin dalam tafsir Khazin, dia menyebutkan beberapa kaul ulama, makna aqwal ulama, perkataan-perkataan mufassirin, antaranya seperti berikut: bahawasanya pohon-pohon ada bertasbih, tiang-tiang, ya, tidak bertasbih, tanah bertasbih selagi ia kering, tapi apabila basah maka ia pun berhenti daripada tasbih. Manik-manik bertasbih, tapi apabila diangkat, ya, maka berhenti ia daripada tasbih. Daun-daun kayu bertasbih selagi masih melekat di pohon kayu, kecuali jatuh tu habis. Tapi apabila daun itu telah gugur, berhentilah daripada tasbih dia, mana dia mati. Air bertasbih selagi ia mengalir, tapi apabila tergenang, ia ada tenang, pun berhenti daripada tasbih, masih dia berjalan bertasbih. Itu satu pendekatan ulama. Kemudian baju bertasbih selagi ia masih baru, tapi apabila baju itu menjadi kotor, ya, ia pun berhenti daripada tasbih. Besar kan? Kat badan kita dia bertasbih, kita tak dengar. Kemudian binatang-binatang buas, burung, semuanya bertasbih apabila berbunyi, tetapi apabila diam tiada bertasbih. Ya, kalau diam tasbih, kalau bunyi kicauan dia, bunyi dia, rimau mengaum, tasbih juga. Satu. Dan ada kaul dari pendapat mengatakan tiada suatu daripada benda yang pejal atau yang hidup melainkan semua itu bertasbih memuji Allah Ta'ala dengan bahasa dan cara dia. Hingga kan pintu yang berbunyi apabila terbuka. Buka pintu kan, itu tasbih kan. Ya. Kita pula orang bising pintu ni, pergi ambil minyak ni, rupanya pintu zikir kau pekak lah kita zikir kan, pada bangang. Jadi pintu dia bunyi tu, bunyi zikir sebenarnya. Dan begitu pula atap yang terangkat juga bertasbih. Pendek kata, semua haiwan dan benda ada bertasbih memuji Allah dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Subhana mana maha suci Allah daripada segala kekurangan, wa bihamdi dan dengan kepujian dia. Itu makna tasbih dia. Kita tak tahu cara mereka bertasbih. Masya Allah. Kemudian sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim daripada Jabir bin Samurah, bahawa Rasulullah SAW berkata, bersabda, maksud dia, sesungguhnya di Mekah ada satu batu yang memberi salam kepadaku pada waktu-waktu malam semasa aku dibangkitkan menjadi Rasul.
Sedangkan saya tidak maknanya kenal kepadanya sampai sekarang. Nabi tahu, tapi tahu batu mana Nabi itu, mana ada suara tasbih. Jadi dibukakan pada Ta'ala, Nabi kasyaf, dipanggil mengetahui, terbuka pendengaran. Kalau kita panggil kasyaf sam'i, kasyaf pendengaran. Mana-mana mereka bertasbih lah, ya. Kalau orang zikir duduk macam-macam dengar, badan dia berzikir, bulu kumur berzikir, boleh dengar. Itu semua kerja Ta'ala dibuka, dengar lah, ya. Dan satu lagi hadis riwayat Imam Muslim daripada Jabir, habis itu bawah daripada Imam Bukhari daripada Ibnu Umar, katanya adalah Rasulullah SAW berkhutbah dekat sebuah tunggul. Kemudian apabila baginda SAW menggunakan mimbar, tunggul tak kenakan lagi, dan berpindah ke situ, tunggul itu pun berkedengaran teresak-esak menangis. Maka didatangi oleh baginda SAW dan diusap dengan tangannya. Jadi baginda SAW usap, baru dia senyap. Maknanya apa? Ya, hebat tak hebat dia? Dia orang kenal baginda SAW punya kemuliaan. Jadi rasa sedih bila Rasulullah pindah kan, jadi dia menangis. Rasulullah pun usap, baru dia diam. Menakkan berkatan usapan baginda SAW tu ni. Dalam hadis tersebut terdapat apa bukti dalil bahawa benda-benda tersebut itu bercakap dan juga bertasbih. Kemudian kata setengah ahli ma'ani, semua langit dan bumi dan benda-benda dan bintang-bintang kecuali makhluk yang berakal semuanya tadi bertasbih dan mengikut bahasa sendiri-sendirilah, yang mana tasbih mereka menunjukkan tentang wujudnya Allah dan esa lagi pencipta, berkuasa, dan seolah-olah mereka mengucapkan dengan demikian itu sebagai cara bertasbih, ya. Jadi kesimpulan dia, segala makhluk yang berakal adalah memuji Tuhan dengan ucapan subhanallah dan sebagainya. Sedangkan yang tidak berakal adalah memuji Tuhan dengan tunduk. Ia telah sentiasa patuh untuk membuktikan keesaan Allah. Tiada yang menyengutui dia. Mana terpaksa yang buat kita sakit, kan? Atau terpaksa dia pun nak sakit, susah, mati dan sebagainya. Itu semua hakikat menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Maka disuruh kita banyak menyucikan dengan tasbih kepada Tuhan, pahala yang besar. Dan dia sengaja daripada sebab-sebab terhikat terbukaannya hijab dinding antara insan dengan Tuhan. Walakin la tafhamu tasbihahum innahu kana haliman ghafura ila akhir Allah. Sadaqallahu